العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan dia Qultu bi abi anta wa ummi, Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma yutiku hadhil khisala wa man yanju minha. Qala ya Mu'az, innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Qala Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala, fama ra'aitu ahadan aksara tilawatan lil Qur'anil Karim min Mu'az bihadzal hadisil azim. Artinya, kataku demi bapakku, yakni berkata Sayyidina Mu'az. Sayyidina Mu'az kata, demi bapakku, engkau dan ibuku ya Rasulullah, yakni demi ayah dan ibuku, aku rela menempuh dirimu ya Rasulullah. Berarti Sayyidina Mu'az nak minta benda besar, nak suruh Rasulullah beritahu benda besar atau benda ini sangat besar bagi Sayyidina Mu'az. Maka dia kata, wahai Rasulullah, hamba rela tebuh denganmu ayah saya ya Rasulullah. Katanya, siapakah yang kuasa akan segala perkara ini? Siapa dia kau mampu menyelamatkan amalan dia daripada ditapih daripada Allah Ta'ala? Kalulah begitu halus tapi amalan ni, dahlah malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketujuh tu, itu dah. Hak paling payah sekali tu pula Allah Rabbi. Tuhan kata orang malaikat tak tahu dah, malaikat tahu amalan ni ikhlas dah. Tetapi apabila sapak Tuhan kata tak ikhlas, sudah. Berarti ikhlas ini hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Maka diibaratkan ulama-ulama tasawuf menggambarkan ikhlas ini seperti seekor sumuk hitam berada di batu yang berwarna hitam di malam yang gelap, dan pakai supit mata hitam dia pula. Nampak kira tak nampak apa gelak ni. Ikhlas ini satu benda yang tidak orang tahu, sehingga kita tidak mengetahui. Katanya ulama sufi, syaitan pun tidak dapat mengganggu. Keikhlasan ikhlas ini begitu sembunyi, sehingga syaitan tak boleh nak ganggu orang ikhlas, dan malaikat tak boleh nak catat keikhlasan ni. Hanya Allah Ta'ala sahaja tahu dia. Ikhlas ni begitu sembunyi, sehingga syaitan tak boleh nak rosakkan dia, nak binasakan amal tu. Malaikat pun tak boleh nak catat. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya.
Maka sebab itulah amalan-amalan sekalipun menurut pandangan malaikat itu ikhlas, tetapi di sisi Tuhan belum tentu ikhlas. Tengok siapa ke Tuhan? Tuhan kata, amalan ni tidak ikhlas. Dia niat selain daripada aku. Sekalipun bak riak dia lepas dah, bak unjuk dia lepas dah, bak wak nyanyi ke orang lepas dah, banyak benda dia lepas dah, tetapi ada lagi di sisi Tuhan tidak ikhlas. Maka katanya Sayyidina Mu'az, siapa dia boleh mampu nak lepas ke amalan dia belakang ni? Dan siapa yang lepas daripadanya, siapa yang terselamat daripada dia? Maka sabda Nabi, ya Mu'az, bahawasanya ia mudah atas seorang yang dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala atas barang itu. Ingat ya Mu'az, benda ni sangat mudah bagi orang yang Allah Ta'ala bimbing hati dia, yang Allah Ta'ala jaga hati dia, maka ikhlas ni terlalu mudah bagi dia. Macam wali, orang yang sudah bersih hati, maka amalan ikhlas ini cukup mudah bagi dia. Tetapi orang yang hati dia masih jahat lagi, amalan ikhlas ni begitu payah bagi dia. Supaya orang jenis mudah pergi balasah, orang duduk biasa dah pergi balasah, maka amal pergi balasah ni rasa mudah bagi dia. Tetapi orang yang payah nak pergi balasah, Allahu Akbar, nak pergi balasah sekali tu rasa payahnya, boleh pergi sekali rasa berjaya dah kita hari ni. Maka begitu juga amalan yang ikhlas ini. Maka dia akan jadi mudah kalau apabila Allah Ta'ala bimbing. Maka sebab itulah nak jadi ikhlas, nak terselamat amalan kita, nak diterima amalan kita, jangan guna kita. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, jadikan amalan hamba ni ikhlas kerana-Mu ya Allah. Kadang-kadang kita tak tahu amalan kita ni ikhlas ataupun tidak ikhlas. Jadi kita kena minta dengan Allah Ta'ala, kerana dialah yang membuat seseorang itu jadi ikhlas ataupun tidak ikhlas. Jangan bergantung dengan diri sendiri. Minta dengan Allah, kerana Allah yang memudahkan suatu benda. Benda tu sekalipun nampak payah, akan jadi mudah kalau Allah Ta'ala bimbing. Kalau Allah Ta'ala pandu dia, maka dia akan jadi mudah. Tapi kalau kita bergantung dengan diri kita sendiri, Allah payahnya ya Allah nak jadi ikhlas. Maka berkata Khalid bin Ma'dan, perawi hadis ni, maka tiada aku lihat akan seorang yang terlebih banyak membaca Al-Quran yang azim, Quran yang mulia daripada Mu'az kerana mendengar ia akan hadis ini. Maka Sayyidina Mu'az lepas dengan hadis ni dia banyak baca Quran. Apa maksud banyak baca Quran? Pertama, banyak ke amalan. Kedua, banyak belajar. Dulu Al-Quran ni satu-satunya kitab di zaman Nabi Muhammad. Dalam tu ada tauhid, di dalam tu ada hukum hakam, dalam tu ada mengajar akhlak, dalam itulah semua bendanya. Maka Sayyidina Mu'az semakin kuat belajar, semakin kuat baca Al-Quran, semakin kuat memahami Al-Quran. Kerana apa? Kerana dengan memahami Al-Quran baru kita tahu tipu daya iblis, tipu daya nafsu kita. Maka kalau kita duduk dalam dengan amalannya tipu di iblis, saja-saja. Maka belajar ikhlas, belajar lagu mana nak ikhlaskan niat ibadat kita. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, fata'ammal ayyuhar ragibu fil ilmi wal amali hazihil khisalah wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hazihil khaba'is fi qalbi talabul ilmi li ajli mubahati wal munaqashah fal ami bima'zilin an aksari hazihil khisal wal mutafakkihu mustahdafun laha wa huwa mu'arradun lil halaki bisababiha fanzur ayya umurika aham anta ta'allama kaifiyatal hazar min hadhil muhlikat wa tashtagila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika amil aham am takhuda ma'al khaidin fatatluba minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibir warriya wal hasad wal ujub hatta tahlika ma'al halikin. Artinya
Ni nasihat Imam Ghazali. Apabila kita dengar hadis lagu ni, bererti amalan kita ni akan binasa kerana ada sebab-sebab dia. Maka Imam Ghazali komentar mengenai hadis ni, lagu mana dia kata? Maka pikirkan dan bicarakan olehmu hai orang yang gemar kepada menuntut ilmu. Maka fikir, bercara, duduk sibuk diri, duduk kecek, duduk bahas. Orang yang suka duduk ngaji ilmu, bagi segala perkara ini, kita duduk ngaji kena penting benda ni, dia kata. Yakni segala sifat kecelaan ini, dia kata perhati. Gapo dia kau ciri-ciri benda-benda kesalahan yang kita buat menurut hadis ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebesar-besar sebab yang membawa kepada segala sifat yang kejahatan dalam hati. Sifat-sifat yang menyebabkan hati jadi jahat ni, gapo dia kau sebab dia? Iaitu orang yang menuntut ilmu kerana bermegah dan kerana munakasyah, yakni hendak mencela akan perkataan orang dan kerana hendak membantah-bantah dengan orang. Jadi ilmu yang jenis lagu ni, ilmu yang pertama nak rasa bangga. Allah, saya jadi orang alim, saya orang belajar kitab, berapa ratus butir kitab dah. Geger kepala duk oyak kata dia ni alim. Geger kepala duk oyak dia mengaji berapa butir kitab. Biasa lagu ni. Ngaji bukan kerana Allah ni, ngaji pertama kerana nak bermegah-megah. Duduk buah kedai kopi sedap, dia orang alim gini-gini, bahas sedap. Dan kerana nak munakasyah. Munakasyah ni nak berdebat, nak cela, nak mencela perkataan orang. Oh, salah lagu ni, berok. Gini cepat sangat. Tujuan dia mengaji nak tu, nak tu ya, bukan kerana Allah. Maka orang yang belajar bukan kerana Allah akan timbul macam-macam sifat. Semua 7 lapis langit tu orang ngaji saja. Orang awal tak ada perasaan lagu ni, perasaan sombong, rasa gapo, dia tak tahu, dia kau senyap lagu tu. Tetapi orang belajar, Imam Ghazali tegur orang belajar. Kadang-kadang orang belajar, kalau bukan belajar kerana Allah, dia akan jadi lagu ni. Perangai jadi tak berjuru. Dan hendak berbantah-bantah dengan orang. Suka sangat nak berdebat, suka sangat nak bergani Maka orang awal, yakni orang yang tiada menuntut ilmu kerana yang demikian itu jauh daripada kebanyakan perkara sifat yang kecelaan ni. Jadi dia kata orang awal hok tak belajar, tak ada perasaan takabur, tak ada perasaan riak dalam bab amalan bab apa. Dia pun tak tahu alif jatuh. Maka Imam Ghazali tuju ke hadis ni kepada orang-orang yang ada kelebihan, khususnya kelebihan ilmu. Maka orang yang ada ilmu biasa jadi rasa sombong, rasa takabur, rasa riak, rasa sum'ah, rasa tu. Jenis tok lebah lah, dia tegur tok lebah. Orang awal dia ada salah dia, cara salah dia lah. Tapi hadis ni dia tegur orang-orang belajar kerana kesalahannya biasa orang belajar, orang ada kelebihan, orang ada ilmu. Dan orang yang baru menuntut ilmu fiqh itu, iaitu yang melontarkan akan dia, yakni yang menjadi sasaran bagi segala sifat kecelaan ini. Yakni orang yang baru menuntut ilmu fiqh itu, kebanyakan ia bersifat dengan kecelaan yang tersebut dalam bab yang keempat ini. Dia kata ramai tutup fiqh, ramai siapa-siapa dia ke orang baru mula belajar, memang sifat tu tak berjuruh lagi. Ilmu masya-Allah dah, suka berdebat, bab gini kau gapo dia, debat kedai kopi tak boleh nampak salah sikit, tegur selalu gini. Jadi kelebihan hak ni biasanya kesalahan bagi orang yang belajar ilmu. Bagi kesalahan bagi orang yang belajar ilmu. Hak permulaan lah tu fiqh. Dia mengaji lama-lama, dia orang tegur, tak apalah. Ada tu siapa jadi alim, jadi tok guru dah tak sebuai dah lagi sifat lagu ni. Ada anak murid beribu pun, buka pondok lama dah pun, tak sebuai sifat kecelaan lagu ni.
Maka tok pekoh tu jadi saja. Nah. Maka bahaya ni, kena perhati kita orang belajar. Orang atas masjid ni semua orang belajar belaka. Orang dengar apa orang belajar, maka belajarlah kerana Allah. Belajarlah kerana ilmu itu dapat membersih, dapat menyelamatkan hati kita. Nah, lagu mana tipu daya, gapo dia apa semua, kita belajar ni kerana nak membersihkan hati, nak dapat redha Allah Taala. Janganlah belajar kerana nak tunjuk pandai, nak jadi tok guru semata-mata, nak jadi orang alim semata-mata, tak boleh lagu tu. Nak suruh orang siung tangan, nak suruh orang dengar pendapat kita, nak suruh orang puja kita. Dalam majlis orang duduk hormat kepada kita. Nak tu. Maka ilmu lagu tu tidak membersihkan hati kita. Ilmu lagu tu tidak merapatkan kita dengan Allah Ta'ala. Nah. Dan ia itu mendatangkan bagi binasa dengan sebab segala sifat tu. Maka apabila lekat sifat riak, sifat ujub, sifat takabur, tak dengar kata orang ni, maka apabila semakin ada ilmu, semakin tak dengar kata orang. Kalau hak betul tak apa, hak salah pun tak dengar kata orang juga. Tak usah terima pendapat orang, rasa dia alim semua ilmu. Jadi kita ni masa belajar ni ajar belajar. Sekalipun kita ilmu melaut, kau misal contohnya ajar terima pendapat orang, ajar dengar ilmu orang. Hamba tahu belaka. Tak tahu pun kita pun. Nukeh kita tak reti, kasajate pun tak kena, nyambuk pun tak kena, kayu dua pak pun tak kena. Jadi banyak kita tak tahu ni. Janganlah apabila nama kita ustaz pandai belaka, beki kereta, beki motor, nak sapuk belaka. Ada bab ilmu ni kita kena senyaklah, iktiraf ilmu orang. Bab bomo pun kita pandai, bab goni pun kita pandai, tak tahu putus kayu pun. Jadi belajar tawaduk, belajar ilmu. Biarlah kita ada ilmu dah, belajar dengan orang ada kelebihan. Tak rugi, tak jadi bodoh kita kalau kita mengaku ilmu orang. Tapi orang-orang alim ni garang, kadang-kadang ni tak sempat mengaku ilmu orang. Sebab apa? Hamba kalau mengaku ilmu demo kak, hamba nampak bodoh. Rugilah lagu tu nya tak bertambah ilmu nah. Satu kali Nabi Musa, apabila anak murid dia tanya, wahai Rasulullah, ya Rasul pada masa tu, ya Nabi Allah, siapa dia paling alim atas muka dunia ni? Katanya Nabi Musa hamba. Ya buat kat tangan, ada lagi kau tak lebih alim daripada mu ya Nabi Allah? Tak ada dah. Muka Nabi tentu dah ilmu dia paling tinggi sekali. Maka menurut pengetahuan dia tak ada dah. Hamba rasa zaman lah ni hamba muka Nabi tu cakap demo pulak tak munasabah lah. Maka Nabi Musa bukan kecek atas nama takabur, atas nama kata menurut faktanya lagu tu lah deh muka Nabi. Maka bila Nabi tentu dia lah paling alim, yang ada ilmu muka Tuhan, ilmu wahyu direct. Maka Nabi Musa kata hamba lah tak ada orang lebih alim pada. Maka nampak ayat tu nampak supaya takabur ni. Maka Tuhan tegur, sekalipun demo bukan niat takabur Nabi-Nabi ke, maka tidak ada mazmumah. Maka sekalipun lagu tu ayat nampak takabur, Tuhan tegur selalu, ya Musa, dapat wahyu, pergi belajar. Pergi belajar dengan siapa dia? Ya Allah ya Tuhanku, aku ke Nabi zaman ni kata, menurut teorinya, menurut apa dia paling ahli sekali. Dak ada seorang lelaki, bukan Nabi pun dia. Ada ulama kata dia hanya wali Allah Ta'ala. Ada kata dia Nabi. Gimana? Mugi satu pertemuan di antara dua laut. Laut Masing dengan Laut Tawar. Mu akan jumpa seorang lelaki, pergi belajar ilmu dengan dia. Nabi Musa pergi belajar. Tengok tidak ada sifat takabur, tapi kecek nampak supaya sombong sikit. Siapa dia paling alim? Hamba. Kecek macam supaya alim, supaya takabur lah. Maka gilah dia. Apabila gigi tu bawa lah seorang anak murid dia nama Yusha' bin Nun. Anak murid dia bawa jalan, khodai dia bawa. Dia berjalan tu gap jalan berhenti makan nasi sebentar. Katanya makan nasi kau tak tahulah, makan nasi kau bukan berhenti rehat makan. Makan tu makan nasi tu makan ikan. Dia lah habis sebelah lagi kita sipir, kita makan depan ni pula. Makan tepi patah. Jalan tepi patah. Muka pertemuan di antara dua laut, cakap jalan ke atas bukit, tentu tak jumpa laut, maka dia jalan tepi patah.
Kalau kita agak nak pergi pehek agak kita tekuk sebelah patah tu lah. Nah, sebelah masik ke apa dia, sebelah tepi patah tu. Sebelah takir ke apa dia. Maka Nabi Musa sudah belaka, Yusha bin Nun pun nak sipel. Nak sipel bekas tu, nak tutup bekas. Tak tahulah lebih kurang lah ni. Nah, mungkin ada orang kritik dia kata ustaz kecik mengarut kursi kodan. Bekas lah. Janji Nabi Sayyidina Umar janji pukul 8 mana ada je pukul 8 dok cerita okey cakap nak cerita lagu macam cakap nak tak boleh cerita waktu dia tak boleh cerita lebih kurang lah waktu pagi deh ada orang kritik kata ustaz ni kuat buah sungguh kata cerita tu macam loni je awak cerita dok cara nak kecek orang nak suruh orang faham kata maka kalau kita macam nak tutup tapuai kau bekas tu lah maka ikan tu lopak piup ikan yang dia makan sebelah sana ni lopak pom jatuh dalam air pun ni. Nabi Yusha bin Nun ni nabi juga. Ada ulama kata dia nabi Yusha bin Nun. Ni anak murid kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia pun tutup bekas. Sipel-sipel nak royak kepada Nabi Musa, tak teringat. Sipel-sipel barang perut pergi jalan ikut Nabi Musa. Jalan lama lah dengan Nabi Musa. Jalan rasa letih pula. Nabi Musa kata, bekala kita ada lagi separuh dia. Ada lagi. Dia pun buka teringat tengok ikan tu. Ya Allah. Dia kata, wahai Nabi Musa, tadi hamba nak beritahu satu benda. Beritahu ke apa dia? Dia kata tadi kita makan ikan separuh dah. Lepas pada tu hamba nak sipel bekas tu, tiba-tiba ikan tu lopak masuk dalam air hidup ikan tu. Nabi Musa kata, mana tempat tu? Tempat tu tadi dah. Tempat batu, ada satu batu depan kita singgah tu ke? Situ. Ya Nabi Allah. Kita klik semula tempat tu. Tempat pertemuan dua laut. Situ, patu ikan tu jadi hidup. Temu ni. Tempat tu dah. Jalan dah. Gi. Undur tu. Siapa sekarang ikan tu kan? Jadi ikan sebelah. Orang panggil ikan Nabi Musa alaihissalam. Tak percaya teragi pasar. Cari ikan sebelah. Siapa kalau ni ada? Itulah antaranya cerita, tak tahulah sahih atau tidak sahih, tetapi disebut di dalam kitabnya ikan sebelah itulah cerita dia. Siapa ke Kelantan ni tak tahulah siapa lagu mana, cerita ni di Mesir ni, cerita ni sebelah Halik Qanun ni, cerita Nabi Musa tu kan. Apabila lagu tu maka dia kembali kepada satu batu, dia ada seorang tua duduk atas batu. Maka minta nak belajar. Nabi Musa minta nak belajar dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni gelaran dia. Khidir maksud dia hijau. Pertama hijau tu menunjukkan kehidupan. Pokok kalau warna hijau tu, nampak hidup lah tu, segar hidup. Maka kalau warna kuning kering tu makna tak hidup. Tu Nabi Khidir alaihi salam. Dia duduk pada mana-mana tempat, dia bangun saja, pupuk akan tumbuh. Maka pelik dia Khidir ni. Maka dia merupakan guru kepada orang-orang sufi sekarang. Bagi siapa dia yang tidak ada guru, maka Nabi Khidir lah guru dia. Apabila lagu tu, mari temu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa kata, Allah Ta'ala perintahkan kepadaku untuk belajar denganmu. Maka Nabi Khidir kata, nak belajar apa? Mungkin Nabi, semua ilmu mu ada ke? Nabi Musa kata, nganying kau ambo. Ambo tak kecep besar tu misal gitulah kata. Nabi Khidir nak belajar apa ambo? Tuhan suruh ambo belajar dengan demo. Nak kata lagu mana tak tahu. Nabi Khidir kata tak ada, ambo tak terima anak murid. Merayu, Nabi Musa merayu. Belajar ajalah ambo nak belajar sungguh-sungguh lah kata. Tak ada. Tak boleh, ambo tak terima anak murid. Nabi Khidir lagu tu. Dia Nabi, ada kata dia wali, khilaf ulama. Nabi Musa tak ada khilaf, dia ni Nabi. Ulama tak ada kata Nabi Musa ni wali, tak ada. Tetapi Khidir ada ulama kata dia ni wali saja, tarah wali saja, bukan Nabi. Berarti kalau dari sudut tarah dia, Nabi Musa lebih tinggi. Tu kedudukan dia. Mesti kita kata Nabi paling tinggi. Khidir ni hanya wali ada kata. Ada kata dia Nabi, khilaflah ulama. Maka tarah dia dari sudut kedudukan, dia lebih rendah daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa merayu nak mari belajar. Nabi Khidir kata, hamba tak terima anak murid.
Tak tahulah lagu mana, tak terima anak murid. Hamba nak belajar. Tuhan suruh hamba nak buat lagu mana, cakap hamba nak kelik ni. Hamba mari jauh-jauh. Ni hamba bawa anak murid hamba. Lepas tu anak murid hamba kelik lah. Okay. Ada kata anak murid dia Yusha' bin Nun ikut juga. Yusha' bin Nun ikut dengan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maka katanya Nabi Musa akhir sekali dia kata, minta tolong ajarlah kamu. Katanya Nabi Khidir kata, mu tak boleh sabar mengaji dengan aku rasa. Ya kata kecek lagu tu dengan Nabi. Mu tak sabar. So pas sini ni ngaji 2-3 lekong tak ada nak aling baru boleh baca avatar saja berhenti dah rasa aling dah tak ada nak sabar. Nak boleh ilmu kena sabar. Katanya Nabi Khidir, mu tak boleh sabar wahai Musa. Dak. Insya-Allah hamba boleh sabar. Nak gerak lajak tu. Maka apabila Nabi Khidir sebut dengan insya-Allah, tak apa. Aku pergi di insya-Allahmu ni. Bukan di sabarmu, aku pergi di insya-Allah mu kata. Insya-Allah tu aku sabar. Kalau mu kata aku sabar, aku tak terima. Mujur mu kata insya-Allah hamba boleh sabar. Aku pergi di insya-Allah mu. Okey. Cuma pelajaran hamba ni pelik sikit. Gapo dia wahai Khidir? Dia kata, hamba aja gapo-gapo berlaku, jangan banyak soal. Jangan banyak nanya. Ni Nabi Khidir ajar adab seorang murid dengan guru. Murid jangan banyak tanya perbuatan guru dia. Ni bapa gitu. Hamba nak buat juga bapa gini, nak ikut juga nak ikut tok guru dia. Dak tok guru dia ada masalah dia. Kita murid ni ada masalah kita, cara bahasa kita. Adab pertama, jangan banyak bertanya. Kalau nak boleh futuh, nak boleh ilmu seorang guru, jangan banyak bertanya. Katanya ulama, siapa dia yang bertanya kenapa kepada guru dia, tak akan dibuka selama-lamanya. Kerana apa? Kerana dia masih tidak mempercayai gurunya. Orang yang bertanya kenapa kepada guru dia, bererti hati dia masih lagi tidak mempercayai 100% guru dia. Orang yang mempercayai 100% guru akan dibuka hati dia. Dia akan mewarisi ilmu guru dia. Tetapi kalau dia tanya kenapa saja, lam yuflih katanya ulama. Siapa yang bertanya kepada gurunya bakpo, Kelantan panggil bakpo. Bakpo buat lagu ni. Bakpo tak ada apalah. Tak ada apa dah. Tidak akan dibuka selama-lamanya pintu tu. Maka katanya Nabi Khidir ngaji ngamba boleh, tetapi jangan kata bakpo, jangan tanya bakpo lagu ni. Nabi Musa kata, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Ikut jalanlah. Tepi laut, perahu. Naiklah perahu. Naik perahu. 3 orang tu. Orang tua kayuh perahu. Perahu dia, kayuh tu gak. Nampak orang tua tu juruh lah. Allah bagusnya lah orang tua ni. Layanan dia, comelnya kena bagus perangai orang tua ni. Tengah-tengah lagu tu ada riwayat kata Nabi Khidir ambil kapok. Ada riwayat kata dak Nabi Khidir tenung. Moga dia wali kan, tak pakai kapok dah. Dia tengok di kepala perahu. Pom, pecah kepala perahu, cabut habis, pom. Sodah masuk air lah kata. Orang tua tu nyanyo ke orang tua tu, sodah penuhlah kapal mo, sudahlah cacak lah. Tak sampai tergelar tapi cacak lah jadi terbekoh, jadi gapo dia. Sudah kata. Orang tua tu susah-susah pergi baiki kapal dia okey. Ngang cacak lagu tu. Nabi Musa pun cuik Nabi Khidir. Orang lain tak perasan belaka. Munggo wali dengan Nabi tu gak ni. Wali tu tengok pom pecah kepala kapal. Nabi Musa kata, Khidir buat gapo dia saat ni? Orang lain tak perasan. Nabi Musa munggo dia Nabi. Bapanya? Bapa mempecah kapal. Buat kerja ni tak molek nyanyo ke orang tua tu kata Allah. Tuan juruh dia layan kita molek biar pecah kapal dia bapa lah buat kerja lagu ni. Tidak hamba royak dah. Jangan hamba bersedah. Jangan tanya bapa hamba buat gapo-gapo. Allah tak ingat wahai tok guru hamba. Nama Nabi Musa royak kepada Nabi Khidir. Minta maaf bapa. Allah hamba ni silap ni kata Allah ni tak sabar betul sungguh. Mu kata tak sabar ilmu ni pelik sungguh. Gi naik. Gi turun perahu pula. Jumpa budak-budak main. Jumpa budak-budak. Tengoklah budak-budak juru-juru comel-comel. Nabi Khidir pergi seorang budak. Ada riwayat kata dia pulas tekuk. Dia pergi, lekah. Gelepar budak tu mati. Mati budak tu. Ada riwayat kata dia pergi kaki. Dia hatuk di dinding batu.
pecah kepala. Nabi Musa tengang, wak kerja lagu ni ai. Nabi Musa kata wak kerja maksiat. Mungkar benda wak kerja lagu ni. Wak kerja bunuh budak, ya Rabbi, budak tak ada dosa. Misalnya kalau jahat takdir jahatnya katanya, jangan wak kerja lagu ni lah kata budak ke nyanyo lah dia budak. Bukan budak tak jauh, budak biasa dok main gitu, apa dia mau bunuh. Tidak ambo royak dah kata jangan tanya apa. Allah salah lagi ambo ya Rabbi, apa mulut ambo ni tak boleh jadi nak kecek semacam. Ni perangai anak murid. Mula-mula nak kenal, nak jadi betul-betul anak murid, dia akan banyak bertanya. Satu peringkat anak murid dia tak tanya gapo dah. Tak tanya gapo dia. Guru dia tu jawapan dia tu. Apa? Tu hamba buat gitu. Apa? Tanya dia, apa tanya hamba? Nyo. Tak payah tanya apa. Hamba percaya ke dia 100% dia buat. Nak siapa peringkat lagu tu mesti banyak nanya dulu. Gitu. Apa buat lagu ni? Mesti bertanya buat gapo dia. Tak cakap jawab kawan ni. Apa kena buat? Apa kena buat? Maka Nabi Khidir kata keroyak dah. Ginilah Nabi Musa kata minta maaf. 2 kali dah hamba minta maaf ngatuk guru. Hamba rasa pelajaran ni sangat payah bagi hamba. Ginilah, kalau sekali lagi hamba buat silap, boleh terima hamba anak murid, boleh kita berhenti, kita tak boleh duduk sekali ni. 2 kalau duduk lagu ni tak boleh. Hamba tak boleh jadi nak kecek, minta maaf. Kalau sekali lagi hamba kecek tanya masalah, boleh hamba. Tak boleh nak ngaji dah tu. Hamba tak boleh nak ngaji ni. Banyak menanya sangat. Adat dengan tok guru ni tak kena sangat. Hamba tak percaya sangat dah tu. Nak buat tok guru tak boleh lah mana. Pergi jalan sampai pada satu kampung. 8 nasi dah. Badita. Mana nasi lah kita kata. Nama kegege pula nasi. Mai ikut mana nasi. Contohnya lah makan ni kau nasi. Mana nasi dia kau sudah. Katanya kawan tu kita pergi minta dengan orang kampung. Ada kodok makan ni ambo ni orang daging orang jauh. Sedikit minta sedekah dah tu. Kawan ni 8 nasi. Sodoh kata sodoh. Sedikit dah tak ada gapo-gapo. Orang lah ni ke dia. Orang minta sedekah sikit sedikit. Hilang perasaan kesian belah kat orang. Guna akal, percaya kepada TV, percaya kepada gapo, sikit-sikit sedikit. Akhir sekali hilang perasaan kesian belah kepada manusia. Hak sengoti pun tak ada kot. Apabila lagu tu tak sebui belaka. Maka Nabi Musa kata perah hamba kapo ni berat juga rupanya. Kita nak minta nasi sikit je kata-kata. Minta minum kau sikit tak boleh kata. Tiba-tiba Nabi Khidir tengok satu bangunan. Rumah tu nak runtuh dah. Dinding duduk lagu ni dah. Katanya Nabi Khidir kita tolong buat rumah ni. Katanya Nabi Musa molek juga. Kalau kita beki dinding ni kita boleh minta pitih dengan dia. Beki betul molek. Katanya Nabi Musa comel dah ni dinding ni. Lepas ni kita minta makanan dengan buat dia. Katanya Nabi Khidir kata bom ngaji dengan hamba banyak cerita. Orang suruh beki dinding yang minta ngopoh lah apa dia ikut dia lah. Orang ni kakak kapur ni tak jadilah mana kata. Kita beki insya-Allah boleh. Katanya Nabi Khidir bom ngaji ginilah. Katanya Nabi Musa hamba tak boleh ngaji dengan atuk guru lagu ni. Sekarang Nabi pas kita nak sabar 4 tahun ngaji pondok tobik air liu dah. Jerit siang malam teringat kok mok. Tengok kok cik, tengok kok kucing domo, tengok kok kera ke domo. Nama tak nak ngaji orang lain. Tu nyanyi kan. Nabi Musa nak sabar payah ilmu-ilmu ni. Ada bab ni Nabi Musa tu. Setara Nabi tu. Nabi kalau benda bawa ngaji kalau ribak Mustafa mesej. Ni nak ngaji dengan Nabi Khidir. Ilmu apa dia tak tahu Nabi Khidir nak wi. Nabi Musa angkat tangan minta maaf payah sungguh amat ni. Katanya ulama maksud pertemuan di antara 2 laut yakni laut hakikat dengan laut syariat. Nabi Musa sebagai wakil Nabi adalah memegang syariat. Maka dia wajib kena jaga syariat. Benda salah wajib dia kena tegur. Pertama dia tegur, apa dia? Paling pecah perahu orang. Bagi orang menurut syariat bagi ni salah buat kerja lagu ni. Berdosa buat kerja lagu ni. Kedua bunuh orang. Syariat menyatakan bunuh orang ni berdosa. Ketiganya apa salah gapo dia nyo hamba kalau minta ngopoh gapo dia kan menurut syariat tu kan betul. Maka Nabi Musa dia tak boleh kena pergi syariat lagu tu. Bertemulah 2 antara laut syariat dengan laut hakikat. Maka bertemu tulah temu dengan Khidir. Ulama kata Khidir kita gabung di antara syariat dan hakikat baru Khidir kita. Khidir ni maknanya apa? Hidup hati kita.
Hati kita baru hidup. Kalau mengaji syariat saja, hakikat tak ngaji, masalah juga. Ngaji hakikat saja, syariat tak ngaji, masalah juga. Gabung dua tu. Cerita dalam Al-Quran ni ada hikmah dia. Apabila lagu tu, Nabi Musa kata, gapo dia ni? Ginilah Nabi Khidir kata kita berhenti sekat ni nah. Mengaji tiga bab ya hari ni. Tak boleh ngaji lama dah tu, nampak tak sabar. Apabila lagu tu Nabi Khidir kata gini. Pertamanya kita naik perahu tak adil deh. Mungkin gepa atas perahu duk ngaipek kat ambo. Duk kata wak kerja zalim, duk cuik pagi curah. Orang duk tengok habis kata. Pertama ambo pecah kapal ni kerana depan tu ada raja yang zalim. Maka perahu ni dia akan pergi kepada kalai tu, raja hak zalim ni dia akan rapah kapal-kapal hak molek. Kapal-kapal hak molek semua dia akan rapah ambil ke dia. Maka ambo tengok tu kapal ni orang bagus. Pokcik ni orang jujur. Jadi dia hasil pencarian dia kapal ni. Nyanyolah dia kalau rapah kapal ni. Maka hamba buat penuh sikit kapal dia. Apabila lalu ke raja tu pakai tolak kapal tak mutasi kapal ni. Selamat kapal dia. Dia boleh cari makan. Oh lagu tu rupanya. Tak salah lah demo buat. Pas demo dok ngepek ke cuik. Pas cuik. Dok tanya buat apa. Hak tu hamba kata hamba nak royak. Cakap nak royak. Maka Nabi Khidir amalan dia semua hakikat berlaku. Menurut syariat salah tu. Tetapi apabila diberi keterangan, barulah hakikat itu sama dengan syariat. Oh lagu tu maksud dia. Patutlah hamba kalau tengok kepada zahir lagu tu memang salah. Tetapi tengok pada lagu tu oh kebaikan dah pula. Nah, begitu juga ulama qiyas kata kita ni kalau terlalu sempurna cepat diambil oleh setan. Ulama kata qiyas raja itu adalah setan. Kapal itu adalah diri kita. Dan Khidir itu adalah guru kita. Kita ni kalau terlalu sempurna, betul belaka selama perbuatan kita, comel belaka, semua itu kita akan jadi cepat sombong, cepat punuh. Maka kena punuh sikit. Wak lolok bodoh gak sekali-sekala. Wak lolok tak reti gak sekali-sekala. Nah, baru selamat kita daripada setan ambil tu. Maka ulama qiyas kita tu lagu tu sebenar nak beri pelajaran kepada seorang siapa-siapa pun jangan terlalu sempurna. Kerana akan menyebabkan kita rasa maka setan cepat nak ambil kita. Maka biar walau bodoh gak sikit, kita kaya setara mana wak lolok susah gak kalau jalan kaki gak sekali ko. Buat gitu gak kenapa biar begitu? Hidup ni jangan suka sangat wak lolok sedih sekali-sekala lagu tu. Maka barulah hidup ada syukur, ada sabar, ada gapo. Kedua, ya Musa, mu tengok budak saat ni aku bunuh, gaya kepamu. Hok atas kapal tak sudah lagi, ngepek pula sini kata gaya ni buat apa bunuh budak lah apa dia. Katanya Nabi Khidir, wahai Musa, aku tengok budak ni apabila dia besar dia akan jadi jahat. Bukan jadi jahat, dia akan jadi kafir. Bukan jadi kafir, dia akan dakwah ibu bapa dia jadi kafir. Maka sebelum dia buat semua benda-benda lagu ni, aku bunuh dia awal-awal lagi. Dan aku berdoa dengan Allah supaya Allah Ta'ala ganti kepada kedua budak ni, kedua mak ayah kedua budak ni, seorang anak yang soleh. Memang betul sungguh. Anak kedua orang ni jadi Nabi. Jadi Nabi berkat doa Nabi Allah Khidir AS. Hak ni mati lah ni. Hak ni mati. Oh lagu tu rupanya apa mu tak royak awal-awal. Aku royak dah ilmu lagu ni tak boleh royak jawapan. Nanti kat dulu jangan juga buat gopoh dengan seorang guru gak. Dia adalah jawapan dia. Ke biasa ke anak murid dia jadi nak tahu tu. Perasaan nak tahu tu dia ke tak sabar. Tak boleh nak tahu belaka. Tak semua benda kita kena tahu. Tak semua benda kita kena jawab. Satu peringkat pointa ke ngaji tengok mata gitu. Orang dulu tengok mata kelik. Oh, faham dah? Pakai kelik lagu tu. Oh, dia tak kecek, dia tengok senyum. Apa kelik dia ayat cerita. Bila masa kecek, tak kecek. As-sukutu bainal muhibbina kalamun. Wal nazratu bainas arifina salamun. Melihat bagi orang yang saling kenal mengenal seolah-olah memberi salam. Kita tengok ego. Supaya kita assalamualaikum tu. Kadang kita tengok saja. Pandai memandai. Bagi orang yang saling kenal mengenal itu seperti salam. Diam bagi orang yang saling cinta mencintai seperti bercakap-cakap. Ya kita.
Supaya dok kecek dah, buruk. Dok senyap ya, depan orang kita saya, kita dok depan senyap ya. Kita tak beritahu kepada dia, Allah, supaya dok kecek dah, beru dah. Nah, tapi kita tak ada dua ni. Arif pun dok, muhibbing pun dok. Maka tak akal faham, dok kelipah. Tak faham. Dok geli, dok tengok. Gapo dia lagu ni, kecek gapo dia. Apa kawan tu dok kecek baku-baku dah. Apabila lagu tu patu hok akhir sekali gini, hok akhir sekali mu duk geger kepala nak minta mengopoh lah gapo dia gini, wahai Musa. Ni rumah saat ni dimiliki oleh dua orang anak yatim. Anak yatim tu pok dia dulu orang bagus, orang soleh, wali Allah. Ada kata bukan pok dia betul, bukan pok hok ni, bukan pok anak soleh ni betul. Generasi ketujuh tok dia dulu. Tok dia hok generasi ketujuh, nye dia dulu ni wali Tuhan. Maka dia ada sipih harta bawah bangunan ni. Maka dia berharap cucu dia ni akan dapat harta ni apabila dia balik. Ni budak ni kecil lagi. Jadi hamba bimbang takut dia dinding ni tu terlebih. Apabila terlebih nampak harta anak yatim ni, orang-orang sekitar ni basuh jenis kaki lipat oi kapur ni. Takut dia ambil curi habis nyanyo harta anak yatim. Maka hamba kemah semula supaya dia lah siapa dia balik, dia akan dapat harta ni. Ni nak ayat cerita pentingnya keturunan. Orang alim keturunan tok guru ni pilih lah, akan ada berkat dia. Generasi ketujuh no doa. Hak generasi ketujuh baru jadi orang alim, jadi orang gapo dia. Nah, mustajaknya kata doa ni. Tu pelajarannya, ilmu nak kata payahnya dah. Tu Nabi Khidir, Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Katanya Nabi Muhammad apabila cerita mengenai Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad kata, Allah lah Nabi Musa, apa jadi tak sabar? Dari hadis kata, Nabi Muhammad kata, ya Musa, apa mu tak sabar? Kalau mu sabar sikit, ya banyak lagi cerita pelik-pelik kita boleh dengar. Tetapi dari Al-Quran sebut 3 cerita saja nah. Dia 3 cerita tu perbehir dah Nabi Musa nak, oh ya Allah, depan hamba buat maksiat, kata hamba. Mu taklah nak kata gua, muka dia kena pegang syariat. Allah pelajaran ilmu hakikat ni sangat payah bagi ilmu syariat. Betul? Dalil dia Nabi Musa sampai 3 pelajaran saja pakai berhenti, tak berani dah. Tak berani dalil lagi. Pakai tak berani nak kecek nak kata apa dia. Tu. Orang lah ni ngaji pekoh sikit, aling nahu sikit, aling belako. Belajar tauhid sikit, faham dah ilmu hakikat. Kena belajar. Dia ada disiplin ilmu dia, ilmu hakikat dia ada disiplin dia. Sebagaimana ilmu sorah ada, ilmu nahu ada disiplin dia, ilmu pekoh ada disiplin dia, ada mazhab dia, tasawuf pun ada mazhab dia juga. Orang alim dalam pekoh belum tentu alim dalam tasawuf. Orang alim dalam ilmu tauhid belum tentu dalam ilmu pekoh. Jadi kena belajar belako. Manusia tu tak sempurna. Belajar dengan ilmu orang. Jangan cepat nak syarah. Kita besar setara mana pun, kalau bukan ilmu kita mengaku, oh hamba tak tahu ni. Tak jadi bodoh kita, ilmu kau naik katanya Allah Taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadhu, Tuhan akan darjat dia. Man takabara wadha'ahu Allah. Siapa dia yang takabur, Tuhan akan tunduk hina ke dia. Lagu tu tak jadi bodoh kita. Tak apa kita, misalnya tok guru besar ke apa pergi jumpa orang, gi nanya benda, tak apa. Tak jadi hina kita nah. Hak tu kata. Maka tok pekoh mula-mula belajar pekoh seolah-olah sasaran sifat mazmumah. Kita mula-mula belajar memang tepat sasaran tu, sifat mazmumah takabur memang tuju kepada kita. Mula-mula lah memang lagu tuduh tradisi dia. Orang kan ngaji pandai sikit nak tegur orang selalu nak tegur lalu. Hang ni tok imam salah, tok bela salah, tok siok salah, semua salah. Orang kampung salah, tok mulu salah, orang jiran hamba salah belaka. Demo apa salah ngepek kok bini dia. Habis salah belaka. Siapa dia betul? Hamba betul. Dia baru mengaji sikit baru sudah. Tu sasaran kepada sifat mazmumah. Kalulah kita belajar bukan kerana Allah, lagi-lagi bahaya. Kerana kita belajar kan kita nak dekat dengan Tuhan, syaitan tak akan lepas kaki kita. Mudah-mudah nak sapak Tuhan. Syaitan tak akan lepas. Hak mula-mula ni yang kejung, dah hak tua tu teh sikit. Engkau tak dengar kata dah kata. Ni hak mula-mula hak budak-budak tengah nak belajar. Nyak kejung kakak nak nah.
Dia kata bagi kita, yakni orang yang baharu menuntut ilmu fiqh itu kebanyakan ia bersifat dengan kecelakaan yang tersebut dalam bab yang keempat ini. Dan itulah yang mendatang pakai bagi binasa dengan sebab segala sifat. Allah dan dia tak belajar buat gak binasa dia. Tengok-tengok awal-awal lagi binasa. Maka tilik olehmu apa yang terlebih baik yang engkau cita-cita daripada segala perbuatanmu. Okey, lah ni mu kena fikir. Hok mana mu nak tekan? Mu nak tekan ilmu ke, mu nak kejar ilmu sehingga ke kau besar takabur kamu, semakin besar riak kamu, kamu nak bersihkan hatimu dulu. Belajar biar kerana Allah. Hok mana mu nak fikir? Oh tentulah kena fikir hak tu nah. Kena bersih hati. Jangan dok kejar ilmu siapa dengan ngariuk-riuk ambil. Jangan katanya Imam Ghazali. Mu kena fikir. Lah ni perbuatan mu nak fikir hak mana? Bahawa engkau menuntut kaifiat memeliharakan diri daripada membinasakan ini dan bimbing engkau dengan membanyakkan akan hatimu, membaikkan akan hatimu dan membaikkan akan akhiratmu. Pertama pilihan dia, mu nak lagu mana? Mu kena fikir lagu mana hatimu dulu, atau yang terlebih baik engkau cita-cita itu bahawa engkau masuk bersama orang yang masuk ke dalam yang membinasakan diri mereka, ataupun mu nak ikut orang-orang ramai. Orang hodok kau belajar, kau rasa takabur, kau riak, kau takabur, kau rasa hebat. Lebih-lebih lagi lah ni ada title pula dah. Ali ni PhD. Oh, tak ada apa. Dia boleh PhD supaya dengan Nabi dah. Tak mungkin salah dah lah PhD ke. Nah, semua kajian saya mesti tepat. Imam Ghazali salah, Imam Syafi'i salah. Kajian saya yang tepat. Awak ada PhD ke tak? Berani kecek dengan saya. Awak ngaji pondok saja. Tak tahu gapo dia, putus kayu. Ya, periksa tak lulus duduk pondok tu. Ngaji tak lagi lah mana, nya hambak dia orang tu baru duduk pondok. Buat muka sedih duduk pondok. Lepas tu tiba-tiba nak lawan saya. Saya PhD ke? Berani lawan saya. Saya mengaji boleh A belakang. Kesungguhan saya, payahnya saya jawab soalan gapo dia. Oh, yang ni pas ngaji lagu tu boleh gapo dia di sisi Tuhan. Kecek saru setara tu. Boleh gapo di sisi Allah. Manusia pun serabut dengan dah, Tuhan lagi-lagi lah beci. Nabi kata amalan kita ni pertama akan dibentai kepada orang mukmin. Kalau orang mukmin kata molek, oh alhamdulillah. Kedua dibentai kepada Nabi. Nabi tengok amalan molek, alhamdulillah. Baru dibentai kepada Allah Taala. Tuhan kata terima baru sudah. Ni mukmin tak terima lagu. Orang mukmin tengok Allah kecek takaburnya lah, takabur, takalapu, takal speka, takal apa dia Allah beratnya lah. Riuknya lah, ikhlas pun tak ada. Kecek pegang diri semata, tak ada sebut alhamdulillah. Allah hamba ni tak pandai, Tuhannya beri lepas periksa. Kecek tak ada lah kecek lagu tu. Oh, kesungguhan hamba, kecerdikan hamba. Sudah kan. Kau ngaji, kau lupa Tuhan, kau ingat diri. Akhir sekali sembah diri, gantunglah dengan diri demo. Dan engkau tuntut dengan ilmu yang menjadi sebab bagi menambah akal takabur dan riak dan hasad dan ujub hingga binasalah engkau serta orang yang binasa. Imam Ghazali kata apabila baca hadis ni pun fikir, mu nak kau tambah ilmu kau nak cuci hati. Kata Imam Ghazali. Dan lagi kata Imam Ghazali wallahu a'lam. Kita kalau tak dengar, tak mengaji kitab, tak baca kitab, rasa betul semacam. Tapi kalau mari ulama-ulama tulis dalam kitab nasihat kita baru setok sebentar sikit-sikit. Pelajaran kepada kita. Tak salah kita belajar ilmu ni. Berkata Syekh Ali Kutah, tok guru pada tok kenali ni. Katanya dia di dalam kitab nama Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, sehinggalah perkataan dia kat mana? Hazihi risalatun latifatun fi usulid dini maudu'atun lil mubtadi'in. Ini suatu risalah yang kecil pada bicara ke ilmu usuluddin yang dihantarkan dia bagi orang yang mubtadi'in, orang yang mula nak belajar. Katanya Tok Wei Ali Kota ni kitab ni kecil ya, banyak lagi kitab tebal-tebal. Jadi sebelum ngaji kitab tebal, sebagai tanda tawaduk kita ni, ada orang nak mengaji kitab besar lalu, payah selalu. Dia orang buta tak reti kabar-kabar nak bawa jet dah. Masalah basikal pun tak boleh nak gatih lagi. Gatih kat basikal, belajar tawaduk gak. Memelah demo bisa nak main jet ni payah. Tengok suih dia saja. Penuh suih. Tukar suih gak. Kona lepe masuk ke dalam tanah lah. Biar belajar kok tak ada suih dulu. Belajar gatih basikal dulu.
Jadi ulama dulu apa ya wi kitab nipis ni nak ajar budak-budak jangan takabur. Bahaya kita arak lalu ko, bahaya kita besar-besar. Oh, kitab nipis. Semesek tipis bagi ambo. Wi kita tak boleh mengajar juga. Sunat bi rabbikum. Oh, sunat bi rabbikum. Sudah. Kok mana sunat bi rabbikum? Ni bi rabbikum. Ngaji kita arak tak biasa baca kita Jawi tu kan. Sunat bi rabbikum. Sunat bi rabbikum katanya tak bila gapo dia ni tu ustaz baca gapo ni. Ambo baca dari kitab sunat bi rabbikum. Sunat gapo muakkad kau gapo dia? Dah sunat bi rabbikum. Sudah gapo ni ambo tak faham ni gapo dia cutera royak. Cuma kita tengok. Tak bila pun tengok. Oh, sunat berbekal ustaz bukan bi rabbikum. Oh, berbekal apanya ambo baca bi rabbikum kau arak selalu. Bodoh jangan tunjuk kat orang. Duduk atas bung. Astaghfirullahalazim. Siapa dia pula duduk atas bung ni ustaz? Tengok orang zaman dulu duduk atas bung nah. Oh, duduk atas bung. Bila masa zaman dulu ada bung, ni hangpa baca dalam kitab, bukan main-main. Dan duduk dalam atas bung. Katanya tu email tu ceramah yang tengok ustaz baca lagu mana? Bawaumin. Bumi bukan bung. Duduk atas bumi bila masa duduk atas bungnya baca lagu tu. Ngaruk kosik kat dia. Tu tak kira bobo kat kucing lagi. Maka bobo surga tu antara yang dibubuhnya adalah kucing. Kucing. Tok Siok tu kata, hamba tak pernah dengar orang mari ngajar bab Isra' Mi'raj tak apa khabar buh kucing. Memelah kucing tempat kita tak boleh buh haram. Ni kucing tanah haram. Boleh makan kucing tanah haram. Ya bejak dah, ya start nak bejak dah. Ya start nak bejak. Awak tak boleh jawab dia kata kucing tanah haram tu boleh makan. Sopo tolong kucingnya. Dia kata memelah tak bila mengko tak biasa ngaji tanah haram. Ambo ngaji tanah haram kucing boleh makan. Kucing tanah haram, kucing sini tak boleh makannya. Tak bila apa kata mai ni amu nak tengok sikit kita. Kaca. Bukan kucing, kaca. Ustaz apa baca kucing? Kaca kau? Tak ada apa. Tak berat lagi. Nabi Isra' Mi'raj naik beru. Allah Rabbi. Hamba mengaji tak biasa lagi kata tok guru mari mengajar tahap tu kata. Hamba biasa dengar muka lain, tak biasa dengar buruk ni kata. Banyak versi lah ceritanya. Ada riwayat kata naik lagu ni. Hamba baca ni naik beruk. Dia kata lagu mana? Cakap hamba nak kata. Tok bila tak puas hati. Mari tengok tok bila. Mari tengok tu ustaz baca gapo? Buruk baca dia bukan beruk. Buruk naik buruk bukan beruk. La haula wala quwata tu jadi punuh jana tu. Orang ni. Dolah dia salah nyebijak dah pula. Jalah ni kakah lagu ni. Jadi nak ajar kepada orang baru belajar jangan takabur, jangan pandai sinis dengan kitab-kitab nipis. Kerana kitab-kitab nipis inilah yang paling muktamad. Kitab nipis dia hanya ambil pendapat muktamad saja. Sebab tu kalau kita ngaji kitab nipis, hak barang tak ada khilaf dah. Tapi kalau ngaji kitab besar, ada perbahasan khilaf. Ada benda hak kata wajib, ada hak tak wajib lagi. Hak ni hak tentu dah. Tak ada khilaf dah ulama Lepas tu nak ajar tawaduk lah sekali nak pergi kitab besar semacam baca kat kitab nipis segam. Allah malunya kitab nipis. Jangan ajar takabur. Orang ngaji PhD bukan mengaji. Dia mau pergi masuk dalam pustaka, ambil tajuk ni, belak sendirilah kitab research sendiri. Jadi rasa cepat pandai, belajar dengan headset iblis katanya Nabi. Siapa dia tidak ada guru, maka setan lah guru dia. Duduk rasa pandai, duduk belak kitab tebal-tebal. Saya masuk ngaji, ambil PhD, saya ngaji pekoh Pak Mazhab. Tok Imam pun ngaji Syafi'i. Ya, Tok Imam tak reti. Hamba malah nak kecek takut Tok Imam malu. Tok Imam tu mepeh-mepeh. Mungkin ngaji pondok tu gak baca kitab musolli nipis-nipis. Tapi pendapat dia semua muktamad belaka Tok Imam ni. Kok betul belaka, tak ada khilaf belaka. Nyom mengajar pekoh belah mazhab bukan pak mazhab. Nak tunjuk dia pandai. Bukan pandai sebenarnya, bodoh sebenarnya. Siapa dia ajar awak lagu tu mengajar belah mazhab? Brocik-brocik orang nak betul semayanya ajar belah cara. Tak semaya bang kawan tu. Akad takbir saja motal ligat dah. Begini boleh buat. Gosukan dia nak akad takbir ke mana? Pandai-pandai lah brocik pilih. Kan kita kan mengaji hadis kan. Pandai-pandai tarjih lah.
Pocik ni wah buta pun tak erti. Nyakak gosok kali lagu ni sipu roh kali belik tangan sore gebah jerit sore. Nampak belik sipu dah akak kau ni boleh. Semaya baik kau si kodai. Rukun semaya ada 7 ya hak sepakatnya. Hak lain tak sepakat semaya lah cara 7 tu. Tak semaya baik rasa tak tahu apa lagu mana kalau 7 rukunnya. Amba pernah dengar orang ngajar dalam TV. Selingir dia kata rukun semaya ni 7. Oh terkejut dah kata kakak ni nampak dah Wahabi. Tapi nyong ngajar juga. Kalau ngajar nasihat tak apa lagi, nyong ngajar cara hukum akal pula. 7 dia kata. Pertama goni hak lain tu khilaf ya, tak apalah. Hamba kira tu kalau semaya cara lagu ni tak jadi supaya semaya rasa. Jadi supaya atrameng rasa. Tak tahu rokok, tak tahu tamak ninah, tak tahu petihah, tak tahu tahiyat, tak tahu kat mana. Nyong gabung belaka. Kalau semaya cara 7 rukun lagu ni, Maliki kata batal. Maliki hamba lagu lain rukun. Hanafi kata batal, Syafi'i kata batal, Hambali kata batal. Mazhab mana kata batal? Mazhab mana kata sah semaya lagu ni? Nyajar kat orang kampung orang kerja lagu ni. Pelik sungguh. Sopo wajib nak beli basikal. Nak beli motosikal. Gilah Kedah, muka demo pandai. Amba nak beli motosikal, you mari spare part. Nyok mari gapo dah? Kakak-kakak enjin, kulit enjin. Nampak? Nyok suruh kawin tu pelekat sendiri. Tengok. 4 tahun setengah duduk sekeru saja. Tak tahu balik mana, nak padai mana. Pelayar yang bobos ni tak tahu balik ilik jatuh. Apa mengajar orang kampung lagu tu nak sesak ke orang kampung? Haram perbuatan lagu ni. Berdosa hukum dia, bukan jadi boleh pahala, berdosa. Mengelirukan masyarakat di dalam ibadat dia. Dia duk semaya molek-molek tak baca Fatihah. Molek-molek dak baca Fatihah, tak ya. Molek dah moci tu puasa 3 bulan. Mari sekakah mana mari royak kata tak puasa lah. Lebih pada Nabi Muhammad ni puasa. Nabi Muhammad tak puasa 3 bulan. Cara ilmu dia lah. Tak puasa pocik tu. Allah sedih hamba dengar. Pocik tu amalan dia dah puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Tiba-tiba mari kakah mana dia malah dah ngajak orang pula kata tak puasa lah. Tak puasa pocik tu. Moga demo ke ngaji, hamba agak ke demo. Apa duk tipu masyarakat. Ni pokok Wahabi ni kena perhati lagu tu. Pokok Wahabi ni bukan tak baca kunut. Bukan semestinya kalau tak baca kunut ni Wahabi. Tak juga. Ya marah orang baca kunut. Tu Wahabi. Wahabi ni kalau kawasan kita Syafi'i baca kunut, dia pakat tak baca kunut buat dia. Bahasa pok tolu. Di Hanafi nu, ngaji di India, pokok kita tak baca kunut, dia pergi baca kunut pula. Pening sungguh kakak ni. Apa kerja bukan nak cari pendapat sangat pun. Dia saja nak kucak kapung. Kalau orang royak cerita dia marah. Ambo lah banyak mana dah kena marah. Royak cerita kata, apa dak royak dedah rahsia ambo ni? Kau masyarakat. Masyarakat kenal dak lah ambo Wahabi. Dak royak ke dia. Masyarakat lo ni pandai dah petika ambo. Dulu ambo kata hadis dia senyak lalu tok lebar tok bila tok siap apa-apa. Lo ni berani dah petika kata lain pada orang lain ustaz ngajar. Jadi ambo jadi kenalin dulu ni. Sesek Wahabi ni jadi ustaz dak royak cerita lagu tu. Jadi orang kenal Wahabi. Ambo nak marah ke ustaz ni. Macam-macam dia tuduh kita. Syiah lah, gapo dia lah, merah hatu lah, gapo dia lah, sembah kubur lah. Itu puas hati tu. Macam budak-budak. Dia mati hujah dia pakai tuduh gapo-gapo dia hok nampak macam boleh jadi-jadi sikitlah. Kita tunggu kubur, kata kita sembah kubur. Pasir tumbuh, lobok tak apa, gelemah, semua tunggu kubur. Bapa tak serai apa dia? Bapa tak serai pondok-pondok lagu tu. Bapa? Ada benda tu tujuan serai hamba seorang tu. Sebab hamba royak cerita demo. Sebab hamba dedah rahsia demo. Hak tu demo nak marah sangat ke hamba tu. Wahabi baik. Baik lagu tu perangai. Siapa dia kata Wahabi baik? Ulama kata dia tak baik. Tiba-tiba kita kapur kata dia baik sebenarnya. Nipu di setel dah tu. Nak tipu di setel. Baik ni tak syarat tak curi telur itik. Tak ngita nak darah orang. Baik dah tu. Setara tu. Semaya awak nak getar jerit ke apa semua. Baik dah kau setara tu. Baik ni kena betul dengan syariat baru baik. Kalau tak betul dengan syariat, tak salah. Syiah baik buat dia. Pengasah kepada Syiah. Apa dia? Ali Al-Jubai ke apa? Puasa tiap-tiap hari. Tak kecek huduh dengan orang. Malam tahajud. Wali ya kalau kita kata. Tapi dia tetap sesak. Kita kena royak dia sesak. Dia baik cakap sesak. Baik bak lain, betul bak lain. Ni ketika. Ni orang lama ni keliru. Dia bagus ustaz tu senyap tak kecek dengan orang. Pakai jubah saja piuh tak pakai. Dia pakai topi sudu buat dia.
Dia marah pakai serban, dia kata serban ni munggo tamat tanah harak ke. Sunat jibillah lah, dia rekod lah bahasa Arab. Ini tipu orang kapung jadi pening jibillah kali ngapa tu gak. Nah. Seluruh dunia dok kata serban ni sunat. Dia kata tak sunat lah mana. Hamba muka dia tak pakai serban. Royak ngaku kalau kita tak sipakai kata baguslah pakai serban. Hamba ni insya-Allah lah kalau ada masa hamba pakai serban. Ni pakai topi sudu. Topi sudu tak apa pula, pelik sungguh. Bercanggah dengan ulama seluruh dunia ngajar. Caya. Apa? PhD. Siapa dia PhD? Tak tahulah siapa dia. Siapa dia ajar PhD, MA, apa dia ni? Bukan Wahabi, Yahudi berlakon. Allah, nak kejar lagi dalam ilmu agama, nak kejar PhD lagu tu. Nipu masyarakat lah. Ambo kecek keras selalu kalau buat Wahabi kat. Biaya marah kat ambo. Ambo suka orang marah kat ambo. Lagi mana kita dok baik, beri peluang kepada dia. Oh, jangan. Makan dalam kakak tu. Kelantan dulu puk kita kuasai. Dok wi muka kepada dia, pas naik seorang. Kekoh makan dalam buat dia. Ni hamba tak tahu ni ada orang lapor kepada hamba, beritahu kepada hamba. Ada seorang tu dia doktor dah dia. Ada anak murid dia tanya, lagu mana ni popok kita ni sesek sufi ni. Sesek tasawuf ni lah sufi duk jaga kubur apa dia duk tawasul dengan Nabi. Dia kata halal darah. Tu ada orang mari koyak kat hamba tak tahulah benda tu fakta atau benar atau tidak, tetapi ada orang mari koyak kat hamba, dia kata ada anak murid kawan tu tanya, dia kata lagu mana hukum popok ni. Dia kata syirik halal darah. Tu mai makan dalam buat dia. Tak ada kuasa lagi, ada kuasa. Tengoklah popok kita ni, pok pakai piah capa geram nah dia mecak tengok. Geram ambil nak tepuh dengan kereta buat dia. Benda tu tak berlaku sini deh. Timur Tengah lagu tu berlaku. Ada yang kata Wahabi baik. Timur Tengah tembok betul Tok Guru. Dia pergi syuting Tok Guru hok berani-berani ni. Pergi tembok pom. Dia tahu dah orang alim berani kecek mengenai dia. Orang alim tak takut pada pok dia, takut Tuhan ya. Berani kecek benda betul. Dia gak jadi terdedah aib dia gak. Masyarakat mula menolak dia gak. Jadi kedudukan dia terancam. Dia tembok orang ni. Dia akan cari pertama orang alim. Ni pok kita ngaji pondok ni sodahlah. Ada kepada dia, ya gerai je. Dia syuting dah, duduk celah batai getah tu. Tobek pom nerak kawan tu, nerak. Pom nerak kawan tu. Bukan wak lolok cerita fakta sejarah. Baca sungguh hamba bukan rekod sejarah. Nu tengok Timur Tengah. Bagi fakta ni hamba ambil polis pun ada fakta ni. Unit jenayah pun ada. Tahu Wahabi ni mengancam agama, mengancam negara, keselamatan teroris ni apa dia. Ada belakang maklumat. Jadi hamba royak benda sebenar, tidak bercanggah dengan peraturan kau apa dia. Lagu tu. Tauhid kena lagu tu dah. Tak ada. Apa hamba jadi keras kalau bab tauhid, memang tauhid kena lagu tu. Pekoh tak apa, kita ada banyak mazhab. Mungkin pendapat ni lemah ni. Tauhid yang kena keras lagu tu pegangan ke? Akidah. Mana boleh ngajar tak apalah dia mau nak pergi Wahabi. Makruh ya. Syiah mu gitu ya, tak apa nak comel lah macam khilaful aula lagu tu ya. Ada ngajar tauhid pada otak apa lagu tu? Tauhid yang kena keras. Orang tua dulu, jangan bangun cacah ngajar tauhid. Tak pergi lagu ni jadi kapal. Yo topik lagu tu. Ambo ni tak apa perekat lagu tu lagi dah. Tu tauhid. Tak boleh kompromi ni, tak boleh bertolak ansur. Sebab dia pegangi hati kita. Dia sesak ni habis selerok, habis takut semaya puasa kita. Nampak kitab ni bagi permulaan mubtadiin. Tapi kalau hok baca tu backing kitab ni sudah. Wasammaitu hazahratul murid fi aqaidit tauhid, dan kunamakan kitab ini, kunamakan ia kitab ini Zahratul Murid pada berbicara mengenai aqaidit tauhid, pegangan-pegangan dari ilmu tauhid. Ja'alah Allah al-khalisatan liwajhi al-karim wa nafa'ana biha kullaman talaqahu biqalbin salim. Minta jadikan dia oleh Allah Ta'ala semata-mata bagi zatnya yang mulia. Aku berharap tulisan aku ni ikhlas kerana-Mu ya Allah. Aku nak ayat aku ikhlas tak boleh. Nak mungkin aku ikhlas ke tulisan. Aku tak berani kecek lagu tu. Aku ayat ya Allah jadikan tulisan aku ni. Aku tak tahu, tak boleh nak buat ikhlas ni, tak tahu. Supaya jadi ikhlas untuk zat yang mulia kerana-Mu semata-mata, memberi manfaat ia dengan dia. Allah Ta'ala beri manfaat kita ni dengan Allah Ta'ala beri manfaat dengan kitab ni akan orang yang mengambil, akan dia ambil pelajaran, belajar kitab ni
dengan hati yang sejahtera. Ada orang belajar tapi nak kritik kita ni, untuk di gapo-gapo dia kata. Tapi kalau orang nak belajar sungguh, hati sejahtera, insya-Allah boleh manfaat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dan tidak ada daya, tiada upaya melainkan dengan tolong Allah yang maha tinggi lagi yang maha besar. Muqaddimah fadilatul ilmi wal ulama, wallahu alam. Ada soalan ke? Siapa dia kau golongan ahbas? Ahbas ni satu golongan daripada kita, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dia pengikut kepada Syekh Muhammad Al-Hariri Al-Ahbashi. Jadi golongan dia dipanggil golongan ahbas. Golongan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi cara pembelajaran dia, pegangan dia sedikit keras daripada majoriti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Maka pegangan pondok-pondok kita Nusantara khususnya dan seluruh tanah Harak kau apa dia berpegang dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah lembut dia panggil. Hak ni keras ni, golongan Ahlus Sunnah yang keras, ahbas. Gitu saja hamba boleh komen. Hamba komen berat-berat yang ngepek dia hamba juga ahbas ni. Ustaz tegur kumpulan hamba. Ustaz kena tabayun, kena perhati sikit. Ustaz ada bukti kodok hamba dikeras. Hamba malah royak ada yang keras taruh mana. Hamba bukan tak mengaji, kecek bukan kubek kok si kok dah. Hamba nyoba beliklah sikit-sikit kitab hamba tak reti juga. Hamba ni orang jahil. Nah, demo orang pandai tu gak. Jadi kalau nak royak cerita takut jadi mau jadi malu pula. Nah, tu gitu. Sebab berapa kali dah ada orang telefon hamba. Ustaz kena kecek tu jangan laju sangat. Kena penerangnya sikit kata. Cek dulu sebelum kecek. Abah ni gini. Kita nak suka dah. Bagaimana fahaman mereka? Gitulah. Adakah mereka terkeluar daripada ahli sunnah? Dia ahli sunnah lagi. Dia ahli sunnah ni. Baiklah daripada Wahabi, pada Syiah tu. Baik dia lah. Apa pandangan ustaz isteri seorang ustaz suka puh gambar dalam FB? Alhamdulillah isteri hamba dak buat gitu. Dulu mula-mula puji Tuhan, bukan hamba nak bangga tapi alhamdulillah puji Tuhan. Cari gak bini hok jadi gelenyar, jangan duk tunjuk muka kat orang. Biarlah tunjuk dia duduk dalam rumah senyap ya. Kalau orang mari rumah nusuk semacam. Tak duduk kata depan muka pintu dak. Tapi dalam FB penuh gambar dia. Jangan lagu tu lah. Tak jujur kita dengan suami kita. Depan suami kita tak dedah kepada orang. Belakang suami kita tanpa pengetahuan suami kita dedah pula. Ni isteri yang derhaka. Isteri yang curai dan khianat kepada suami dia. Suami dia kena cek FB. Cek. Kalau boleh jangan duk main FB. Kalau boleh gambar dalam FB dia pun gambar itik. Gambar serati. Tak payah tunjuk lah. Tangan pun jangan duk tunjuk tangan bini kita ke apa dia. Jangan duk ajar lagu tu. Bini kita milik kita. Tak amanah dia tu. Tangan duk tunjuk kata apa orang boleh error. Kalau tangan besar ni, tubuh besar ni, demo ke orang jatuh ni bisa bak ukuran ni. Ikut dia. Kalau pelataya besar ni, nampak body dia besar ni kasar jatuh. Nampak nyambuk. Lebih kurang lagu ni. Jadi kau bunuh tidak kau. Jadi jangan duk tunjuk tangan kau, ibu kaki kau tak boleh. Orang lain ni bisa berlaku. Ada lain ni macam-macam aplikasi pula ada. Kita atas ada pakaian, dia boleh tekan tak ada pakaian jadi kita. Tidak kau penuh habis kita. Pamulah saya malu, saya nak samellah sebab kena saya. Ya demo pergi dedah dia gapek dah apa. Dedah kenapa tak cerdik kita. Pukul gambar banyak atas kau tok laki kita. Dok sebentar atas tak apa. Kau tok laki tak saya tunjuk dok ai tunjuk kat orang lain. Apa ni jadi tak jauh lagu tu. Tok laki kita bayar ke kita. Apa? Kau tok orang lain bayar juga. Masa nikah dulu. Mitok nak pinjam tak sibui. No, kawan tu gak jual ais kering, nak kau cukup 5,000. Jual basikal ais kering pun jual juga. Baru cukup 5,000. Tiba-tiba bila nikah tak amanah, we tunjuk kat orang lain. Kita janji dah ke masyarakat nikah, hangpa nak taat kepada demo 100%. Bayar kat hangpa 5,000. Patu hangpa ke taat demo sampai mati ke? Bini janji dah lagu tu apa jadi curang tengah-tengah jalan lagu ni. Tak jujur ramai lagu tu lah. Baik orang kampung pula tak reti Facebook, tak reti kampung. Tak ada gambar, moci-moci tiba-tiba. Moci ni.
Jual korang pisang main Facebook. Dok main. No ni ustaz muda-muda ni lah. Hak jenis kelenya-kelenya ni. Kita comel tunjuk kau bini sudah. Tunjuk kau bini. Tunjuk kau tak lelaki sudah lah. Adakah dakwah ping menghalai air sampai ke kulit? Tak boleh. Tak menghalai dah. Maknanya kalau ada kong ping ke di tangan ke maka ke ni kita gini tidak menghalai air sampai ke kulit. Cak lain, getah lain. Dakwah ni dia tak ada air dia panggil. Cutera kita kiki. Tak tubik dakwah. Tubik sekali dengan daki kita ya. Dia tupai, dia panggil dakwah ni dia tupai. Tupai ni benda tak ada air, maka benda tak ada air tidak menghalal. Dia kena benda air. Getah nampak kita soyok nampak getah, stokor gitu. Betul-betul dia halal air. Ataupun cak kau. Ada nampak ni. Cak kalau cak kapur tak apa lagi cak kapur ni. Cak semi ni. Dia masuk serat air juga. Kalau cak kayu tak boleh dah. Bolehkah kita ganti kalimah Allah kepada orang nazak ganti kepada syahadah? Ya, molek gitu. Kalau kita sebut asyhadu alla ilaha illallah tak boleh sebut, kita sebut Allah. Ya boleh Allah sebut Allah, tak apa dah, alhamdulillah dah. Jangan hidup menasik situ pula. Allah. Jangan duk agak gitulah. Ya sebut sekali sudah dah, jangan duk ulang Jangan suruh dia ulang. Allah. Dengar dah apa lah nak kata ulang sekali lagi ya. Biar nampak biar kemah dia. Kemah molek. Allah. Jangan dia boleh sebut Allah pun alhamdulillah dah. Bukan masa mengatik tu Masa sudah ke perkataan dengan kalimah Allah tu. La ilaha illallah. Habis kat tu. Jadi paling kurang Allah ayat belakang sekali. Adakah betul selawat Ibrahimiyah selawat yang paling baik? Selawat Ibrahimiyah paling baik kerana Nabi yang ajar. Hak lain, selawat lain, selawat biasa kau selawat ke apa dia selawat hak tibil kuluk kau, hak tu wali-wali. Maka wali-wali hak dengan Nabi tentulah hak Nabi. Maka afdal. Sepakat ulama kata selawat yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Tetapi hak tu secara umum. Manakala secara khusus pula macam untuk bomo orang baca selawat ni, untuk mayajak orang baca selawat ni, untuk tertentu lebih afdalnya selawat-selawat yang tertentu. Misalnya baca Yasin lebih afdal daripada baca doa. Betul? Tetapi kalau nak masuk tandah, mana afdal? Kita baca Yasin sekali ke baca doa masuk tandah? Tentu afdal baca doa masuk tandah. Quran lebih mulia, okey? Betul. Tapi pada secara umum Quran lebih mulia. Tapi pada keadaan tertentu, zikir lebih mulia pula. Kita tidak menafikan pada demo kata Nabi tak lebih mulia daripada selawat demo. Bukan. Demo jangan jadi Wahabi gak. Nanti yang nak kecek selu-selu gak. Demo jangan kecek pelik lagu tu. Kita royak hak Nabi secara umum memang afdal dah, memang hak selawat Ibrahimiyah ni lah. Tetapi ada bab-bab kita baca selawat tibil kuluk kau selawat sifat deh. Lagu tu. Mohon ijazah zikir darajat, minta ustaz jelaskan sebelum ini ada cara amalan. Zikir darajat ni kalau nak mari kena mari sini. Hang tak boleh nak ajar zikir darajat ni. Zikir hasanat dengan zikir darajat ni. Mari duduk sini try ikut budak-budak ni baca azkar sekali dulu. Baca wirid lagu mana. Tahulah belik lidah tak belik lidah. Tahulah darajat setara mana. Nama dulu. Jadi kena mari dulu dah. Hang nak ijazah apa payah mari dulu test dulu lagu mana darajat setara mana. Ada kereta Ferrari, ada Lamborghini, hanya pereh gak perlu tak tahu alip jatuh. Antara tahfiz dengan pondok mana lebih elok untuk anak-anak? Gini, bagi budak yang masih kecil kita show masuk hafiz dulu. Hafal Quran dulu sebagaimana ulama-ulama dulu hafal Quran dulu. Tetapi kalau dah dewasa dah, anak tu dah akil balik, kita sangat anjurkan. Bukan sangat anjurkan, syarat ku suruh dia mengaji ilmu fardu ain. Maka belajarlah ilmu fardu ain, tak syarat di pondok. Maka untuk melahirkan generasi ulama, melahirkan pondok. Ada orang marah ke ambo, dia kata menjatuhkan tahfiz lah apa la haula wala quwata illa billah. Ambo kata, tok kenali dulu dia ngaji. Ambo ambil pendapat tok kenali lah, tok selehong tok gapo. Dia tahu kelebihan hafal Quran. Bapa dia tak buka tahfiz. Tahfiz tok kenali, tahfiz tok selehong, tahfiz tok Haji Malik Sungai Pinang, tahfiz tok Pulau Condong. Ada tahfiz Pulau Condong? Ada. Bapa kali dia tahu kelebihan tahfiz, bapa dia tak buka tahfiz. Bapa dia buka pondok. Kita kena faham lah. Ambo bukan kecek dengan nafsu ambo. Bukan muka dia mau buka pondok. Dia mau benar pondok. Bukan kecek dah tu. Dia mau tanya buat kelebihan. Ambo jawab secara jujur. Kalau ambo jawab jujur, dia mau kata, dak benar pondok dia. Nak suruh masuk pondok tu. Pasti masuk tahfiz. Mampu buat tahfiz lo ni. Ustaz kecek lagu tu. Ambo royak benda betul. Tak kenal tak tahu kau kelebihan apa Quran. Apa yang buka pondok juga. Buka pondok melahirkan orang alim. Melahirkan tok guru. Hafal Quran ni hafal Quran semata-mata. Lo ni silibus Wahabi saja pun ada.
Akidah Wahabi apa Quran? Allah Rabbi, kubai hanya. Orang kampung kau tak tahu apa dia, suara sedap tu gak waktu email. Allah. Mandi junub pun tak betul. Marah ni, pani marah pula ni. Oh, tak panah lain pula. Orang tanya, hamba apa panah? Bukan jawapan hamba royak dah ulama pilih lagu tu. Hamba royak lagu mana? Cakap hamba nak jawab-jawab pada tok kenali, tok selehong, tok pula condo, tok uai dak ke apa. Nak jawab lagu tu ke? Allah. Kata duduk Kelantan. Kata orang Kelantan, kata Serambi Mekah. Orang alim dengan bukan orang alim. Tahfiz ni kadang-kadang ada orang ambil kesempatan atas tahfiz. Apa? Buat masuk silibus Wahabi. Nak sebarkan Wahabi melalui hafiz. Ya apa Quran? Apa Quran ni? Buat muka sedih lalu orang pun bui apa semua pitih kan ni. Tapi akidah Wahabi. Pondok boleh masuk Wahabi? Tak boleh masuk petang hari lagi. Noh, kitab ni hamba mengaji Zuhratul Marid. Dia mau bawa Wahabi? Tak boleh mari sini. Sebab tu yang nak marah ke pondok tu, nak mapuh pondok. Sebab pondok yang berani faham siapa dia Wahabi. Buat naik hafiz, buat naik ke apa dia? Hamba malah ayat baca sejarah ya, baca sejarah. Hafiz bagus. Kita tak nak hafiz. Kelebihan, ada manfaat. Bagus. Tetapi tengok keadaan. Tempat kita lagu mana? Hafiz ni untuk waktu usia berapa? Ni umur 30, mari dia masuk hafiz. Tak wajib dia mau apa Quran. Fardu ain. Tauhid dia mau betul ke tak? Semaya bel dia mau betul ke tak? Bukan hamba nak marah ke demo. Tuhan nak marah ke demo kerja lagu ni. Ni pilihan ni nak ngaji agama ikut nafsu lagi. Ikut Tuhan gak. Buai gak perasaan kita, akal kita, keinginan kita. Ikut Tuhan. Siapa bila nak tunduk dengan Tuhan? Tuhan kata wajib ngaji ni lah. Nak apa Quran lagi? La haula wala quwata illa billah. Nafsu belaka tu. Bukan hak Tuhan dah tu. Semua dosa belaka tu. Hamba boleh royak dosa belaka kalau apa kalau tak mengaji fardu ain. Tak syarat ngaji fardu ain ni pun. Tak gilah ngaji mana-mana. Kalau kita ngaji fardu ain nak apa Quran lagi? Tak ada masalah. Panah pula. Apa beza akidah ahli sunnah, Wahabi dan Syiah? Banyak beza dia. Yang penting belajar akidah kita dulu. Tak usah faham lah akidah orang, tak apa. Kita tak faham akidah Syiah, tak faham, tak apa. Kita tak faham akidah Wahabi, tak apa. Yang penting kita faham akidah kita dulu. Lebih-lebih lagi bagi masyarakat orang kampung, kena faham waktu dulu. Tak payah faham lah bab Syiah, hamba tak erti, tapi hamba faham akidah sifat 20. Tak apa. Hilang dah dosa. Daripada kita dok faham akidah Syiah, kita faham. Bukan main syarah. Akidah Wahabi kita boleh syarah. Akidah sifat 20 tak faham. Pening hak wajib hak mana, hak makruh hak mana, hak sunat hak mana nah. Mohon cara hilangkan penyakit dedah. Dedah ni kecing titik tak. Pertama pergi cek hospital lah. Kedua antara caranya okey, rebuh daun ina. Daun ina. Ina jamu atas kepala tu. Rebuh dalam air, rebuh minum air dia. Insya-Allah gotu kita ni jadi kuat. Jadi tak dia kepik tu jadi tak titik. Ajar minum air daun ina. Ajar minum air daun ina. Lepas tu jangan minum air banyak lah. Ni terkecing lepas tu lah. Nampak? Panas-panas. Nampak? Tidur tengah malam minum air dekat sejak. Ni terkecing lah. Apa aku ambil lung untuk buat modal nego. Lung ni pinjam bahasa orang kafir panggil lung. Apa lung kubur ke tak? Lung mati ke tak? Lung ke? Orang nak sebut pinjam malu panggil lung. Lung ni pinjam lah. Pinjam untuk buat modal nego. Tak apa, tak ada masalah. Kalau tak ada riba. Wah, pinjam lung dengan lung ko, lung dengan siapa-siapa dia ko, pinjam dengan siapa dia pun tak ada masalah apa kalau tidak ada unsur benda haram. Lung ni bahasa Inggeris lah, jangan nak kata lung ni haram kali sebab itu dia lung. Pinjam halal, dok supaya tolong ya. Ni jangan buat pening. Saya tengah solat tahiyatul masjid, kemudian bila azan saya kena habiskan solat atau berhenti jawab azan. Gini, apabila semaya jangan dok jawab azan lah. Pelik sungguh. Buat so-so. Misalnya kita tengah semaya orang band nak kata ke mana? Apa berhenti nak jawab azan? Allah. Dah semaya lah. Tak payah berhenti dah semaya. Tapi kalau kita rasa ni waktu orang nak bel dah, afdalnya jangan semaya. Kalau kita tahu ni waktu orang bel, maka kita nak masuk masjid, orang nak bel, jangan semaya. Afdal duduk cacah lagu tu, tunggu lepas jawab azan sudah, semaya tahiyatul masjid. Boleh pahala belaka, pahala jawab azan boleh, tahiyatul masjid boleh. Lagu tu. Mula-mula buat amalan tidak ikhlas, kemudian mujahadah untuk ikhlas, boleh ke? Nak ubah niat dari tidak ikhlas kepada ikhlas. Moleklah kena ubahlah niat daripada tak ikhlas kepada ikhlas. Hukum perempuan minat pada seorang lelaki untuk dijadikan suami. Bagaimana cara perempuan tersebut nak masuk minta lelaki tersebut? Soalan ni payah ni. Sudah.
Nak jawab juga lah. Orang tino kenal kepada orang jatuh. Apabila kenal duduk tengok dalam Facebook gitu. Tengok dalam YouTube lagu tu. Nah, kenal. Nak minta takut rasa segan ke apa dia nah. Tak tahulah pok ni jangan pukul gambar ni. Masuk dalam YouTube ni orang kenal kok entar saja. Apabila lagu tu lagu mana? Royak lah asrak kita. Tak salah kita orang tino royak asrak kepada orang lelaki. Kita kata pergi kena cari timbo. Timbo cari pergi, jangan pergi cari timbo deh. Kau ada orang ambil pergi gaul di timbo, tak ada siapa deh. Timbo je kena gaul gitu. Maka salah kau dak kita orang perempuan misalnya kenal lah seorang budak pondok tu mengaji berjuruhnya lah Allah. Lagu mana dak pendek hati semacam makan nasi kau ni. Dia teringat kau orang ni jangan, ai pok ni tak biasa kena angau lagi. Angau ni wak kerja tak boleh. Kaki dua-dua belah atas, bukan tangan dua belah atas kepala, kaki dua belah atas kepala. Dok mikir dia cak malam. Tak boleh nak buat kerja, kecek ngapun. Mabah, dia gila kau orang ni. Orang zaman dulu kalau gila kau orang lagu tu siapa perekat. Kalau duduk di misalnya contoh dulu deh, kerja Singapura, tak boleh kelik Kelantan. Mek kata telefon kelik Kelantan tak boleh mek kita teringat kau orang Singapura mek. Orang zaman dulu dia gila kau orang ni. Kau ni tak biasa gila kau orang lagi, tak ada pengalaman lagi. Ni jangan. Jadi dia panggil 3 selendar. 3 selendar jadi penuh selalu. Nama jadi penuh selalu kita. Dia gila kau orang. Royak kepada lelaki tu. Nama cuiklah siapa-siapa dia abang kita ke apa dia royak hasrat kita. Biarlah bukan jadi gentleman, gentlewoman pun tak apalah. Berani royak hasrat kita. Kira kita jujur nak sungguh ke dia. Malu tu terpaksa hadapilah sebab kita nak ke dia. Kena royak kepada saya ni kena ke awak. Royak gitu kata adik saya ke apa. Jangan gigit tu, jangan gigit sekat tengah jalan. Kawan tu naik motor pun sekat. I miss you. Kau nerak macam tu. Jangan buat lagu tu nama. Biar pandai-pandai lah. Kita orang tino ni kena jaga malu sikit adab. Tapi boleh kita royak hasrat kita. Royaklah hasrat kita. Hamba malah wi ayat takut orang tu jadi punuh lah. You nak ayat tu. Lagu mana nak suruh kawan tu jadi perasaan hamba nak dia. Tak boleh lah. Minta gitu, minta secara direct lalu. Kena ikut siapa-siapa dia Fazrul kok. Royak. Nama wallahu a'lam. Panjang lagi soalan tu deh. Jadi macam biasalah, hamba sebelum daripada majlis pameran bagai-bagai artifak Nabi SAW, hamba sekali lagi menjemputlah pocik-pocik, mocik-mocik dengan secara hormatnya, rendah diri untuk mari sama-sama kita melihat juzuk tubuh Nabi. Janggut ko ada orang ngepek juga kat hamba ni juzuk tubuh Nabi. Bawa lengan Nabi. Astagfirullahalazim. Biar munasabah lah masuk juzuk tubuh ni. Janggut tu juzuk tubuh dia lah. Bukan kata lengan. Kalau ada lengan bisa benar ada lengan Nabi. Dok bukan masuk lagu tu. Cakap tak faham jadi sama-sama kita dapat tengok Nabi. Ingat ada benda kita tengok boleh pahala, ada tengok benda tu jadi dosa. Antara benda boleh tengok dapat pahala, tengok Nabi, tengok Quran, tengok gapo dia boleh pahala. Pameran bukan sebagai pameran. Pameran benda lain tengok tak boleh pahala, tapi hak ni boleh pahala. Dan tidak ada sebagai tiket percuma. Kerana Nabi kita belakang, kita nak suruh pakat tengok belakang. Ambo sore tengok, ambo rasa tak puas hati, pokcik-pokcik tak tengok, Allah rasa segannya, rasa deh. Kata pakat tak tengok Nabi kita ke? Kalau boleh buat mari so, ambo nak mari so. Mari betul-betul. Kalau boleh buat mari. Ni boleh buat mari janggut pun. Alhamdulillah dah kita boleh tengok dah. Tu di samping tu lagi ambo nak merayulah sumbangnya untuk membaiki kawasan sekitar pondok kita masih lagi tidak mencukupi. Jadi saya sebagai wakil Madrasah Ribat Mustafa merayu kepada dermawan-dermawan orang yang ada duit. Orang dermawan ni tak syarat ada duit dah. Kadang-kadang ada duit pun tak dermawan. Kalau dermawan tu ada duit maksud dia salah lah. Dermawan ni orang yang hati jadi pemurah. Kadang-kadang orang tak berapa kaya pun jadi dermawan. Mudah-mudahan keselesaan yang kita beri kepada pengunjung-pengunjung dan para orang yang melihat asar-asar Nabi SAW menjadi pahala kepada kita belaka. Maka hamba tutup dengan Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimna. Alhamdulillahirabbil alamin.